Sini. Baik, insyaAllah. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan sama-sama baca umul kitab ila hadatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa sahbihi nizam insyaallah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran serta bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Tak boleh kuat ke? Kuat dengung. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Kuat ke dengung? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha al mardatillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kuat. Kuat dia mesti bunyi dia. Sing. Masalah itu. Kena nak kuat, tak boleh kuat. Tak kuat kan sakit tokak dia nak bercakap. Baik, insyaAllah. Yang saya hormati, semuliakan Tuan Imam. Suhunya semuliakan Tuan Bilal. Kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Saya buka panjang sikit. Kita sama-sama dapat
malam ni untuk kita meneruskan kuliah dan pengajian kita. Pada mulanya kuliah kita batal. Pada mulanya kuliah kita batal sepatutnya. Sebab bertembung dengan program selawat. Ini 9. Saya dah dapat surat tu kena hadir. Dah dapat surat kena hadir. Kemudian dah buat ujian COVID semua. Ujian COVID tu negatif lah. Mana kita akan hadirlah dalam program malam ni. Dan last minute pagi tadi tiba-tiba kata batal lah. Sebab batal tak diberitahu. Itu antara pihak atas lah. Pihak atas je. Jadi mereka tak maklumkan lah kenapa batal. Adalah sebab-sebab tentulah kenapa batal. Boleh? Dengar tak? Saya boleh kalau nak kuatkan lagi. Tak boleh kuat. Kuatnya menyorit. Kalau kuat menyerit. Macam tu. Boleh? Okey? InsyaAllah. Jadi sepatutnya malam ni itulah majlis selawat tu di Pusat Dakwah. Tiba-tiba tak dapat, batal. Jadi kita teruskanlah kuliah kita malam ni insyaAllah. Sebab batal tu tak diberitahu. Hanya dengar desas-desus macam tu je lah. Tak dapat nak confirmkan. Tu antara pihak atas je lah. Tahu kenapa batal. Jadi insyaAllah malam ini kita sambung hadis la darara wala dirar. Hadis yang ke-32, la darara wala dirar. Maksudnya tuan-tuan hari tu, maksudnya jangan kamu mendatangkan mudarat. Okey? Jangan kamu mendatangkan mudarat ataupun tidak ada kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan wala dirar. Dan tidak boleh membuat kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh membuat kemudaratan. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. So malam ni kita sambung pembahasan hadis ini muka surat berapa tu? 355 itu yang Rumi kan? Jawi 358. Ayat dia apa tuan-tuan? Sampai berhenti itu ayat dia apa? Innal abda la ya'malu bi ta'atillah sittina sanatan tu kan. Macam itulah. Jadi apa sabda Nabi SAW? Dia kata innal abda la ya'malu bi ta'atillah sittina sanatan. Summa yahduruhu al-maut faydaru fi wasiyati fayadkhulun nar. Maksudnya sesungguhnya seseorang hamba yang beramal dengan mentaati Allah Ta'ala selama 60 tahun. Ini tentang orang kata nasihat berkenaan wasiat ni. Berkenaan dengan wasiat. Mana jangan kita menyelewenglah dalam bab wasiat. Wasiat rata. Innal abda la ya'malu bi ta'atillah. Sungguhnya hamba beramal dia dengan melakukan taatan. Ketaatan kepada Allah Ta'ala selama 60 tahun. 60 tahun buat taat. Summa yahduru al-maut. Kemudian didatangkan oleh dia akan kematian. Mana hadir kematian. Fayudaru fi wasiyati. Maka kemudian dia melakukan kemudaratan. Fi wasiyati dalam bab wasiat. Fayadkhulun nar. Maka lalu dia dimasukkan dalam neraka. Dicampakkan dalam neraka. Jadi hadis ini merupakan satu hadis ancaman lah. Ancaman dan amaran kepada kita supaya jangan kita menyeleweng dalam bab wasiat. Mana kalau ada wasiat tu naklah ditunaikan. Kalau ada si mati itu meninggalkan wasiat, maka naklah diselesaikan wasiat itu. Jangan kita menangguhkan wasiat ataupun kita tak nak tunaikan wasiat itu. Sedangkan si mati arwah telah
memberi wasiat kepada orang yang tinggal. Orang yang masih hidup, mana orang yang masih hidup, terutama waris, hendaklah menunaikan wasiat tersebut. Jangan memandang mudah lah. Sebab ada separuh tu memandang mudah kepada wasiat. Disebabkan oleh antaranya tamak lah. Tamak pada harta, tamak pada kekayaan. So, kan, orang si mati telah meninggalkan wasiat pada dia supaya dilaksanakan wasiat itu, tetapi dia tak nak melaksanakan wasiat itu dan dia menganggap mudahlah wasiat itu. Maka kata Nabi, fayudurru fil wasiyati fayadkhulun nar, lalu dia dimasuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia telah memudaratkan wasiat tadi. Menyelewenglah gitu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat. Apa ayat Allah Ta'ala Nabi baca? Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim wa may ya'sillahu rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhun naran khalidan fiha wa lahum azabun muhim. Surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Tilka hududullah, demikianlah itu batasan hudud Allah, batasan hukum Allah Ta'ala. Ayat ni sebenarnya ada di belakang lagi. Ayat ni berkenaan dengan kata pembahagian harta pusaka dan juga wasiat. Pembahagian harta pusaka dan juga wasiat, kan? Ayat surah An-Nisa. Tak silap saya lah. Baik, saya tengok dulu. Tiga belas 14. Betul tak? 13 dan ayat 14. Okey, 13, 14 ni memang ni ayat dia. Memang ini ayat dia lah. Baik. Kita lihat ayat ke-12. Okay, ayat 12 surah An-Nisa. Okey, kalau ikut pada surah An-Nisa ni, makna ayat berkenaan dengan pembagian pusaka. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kan lahunna walad falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum walad falahunna sumus mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Mana dia ada kaitan dengan orang kata pembagian pusaka, kemudian dia ada kaitan dengan kata dengan wasiat macam tu. Antara makna dia kata dan bagimu suami-suami adalah seperdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tak punya anak. Jika mereka isteri-isteri kamu tadi punya anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Kemudian para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tak punya anak. Itu ayat yang ke-12. Kemudian sama ayat ke-13 ni. Tilka hududullah. Itulah batas hukum Allah Ta'ala. Mana dah cerita tentang pusaka tadi. Tentang bahagian dapat 1/2 ke, 1/3 ke, 1/4 ke, 1/6 kan. Maka Allah Ta'ala sebut tilka hududullah.
Itulah dia batasan hukum Allah Ta'ala. Wa may yuti'illahu rasulahu, barang siapa yang taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, yudkhilhu jannatin tajri. Saya Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidin fiha, kekal dia dalamnya. Wa zalikal fawzul azim, demikianlah dia itu kemenangan yang besar. Wa may ya'sillahu rasulahu, barang siapa yang lakukan maksiat ataupun derhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dan melampaui akan hududnya, batasan hukum dia tadi, yudkhilhu naran khalida fiha, maka masuklah dia dalam neraka, kekal dia dalam neraka. Walahum azabun muhin, dan baginya azab yang muhin, azab yang hina. Azab yang hina. Jadi dia ada kaitan dengan hadis tadi lah. La daralal wala diral. Mana tiada kemudaratan dan jangan buat mudarat. Jangan buat mudarat, mana jangan menyalahi daripada harta pusaka tadi yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, batasan hukum dia berapa dapat, yang ini dapat berapa bahagian, yang berapa bahagian. Jadi kita jangan melampaui hukum dia lah. Dengan menyeleweng pembahagian pusaka, kerana tamak lah. Tamak nak akan lebih harta. Jadi besok maka dia akan dipertanggungjawab lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Kalau sebut dalam ayat Quran ni kan, walahum azabun muhin, mereka masuk dalam neraka, bagi mereka itu azab yang pedih, yang hina pula, hasil daripada dia mudaratkan orang lain. Kena nakkan bahagian yang lebih daripada dia lah. Baik. Kemudian maksud batasan-batasan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut ialah ketetapan hukum pembahagian harta pusaka yang telah diterangkan sebelumnya, yang mana dikehendaki supaya disempurnakannya sesudah diselesaikan itu. Adalah tidak menyusahkan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada ahli waris. Ketetapan hukum ini naklah ditaati dan dilarang melanggarnya. Dilarang melanggarnya. Mana tunaikan wasiat si mati dulu lah. Dah tunaikan wasiat si mati, barulah dibagi baki tu berapa bahagi. Yang mati tinggal tu dibagi pusaka lah. Ikut pada berapa bahagian masing-masing. Mana wasiat si mati kena selesai dulu. Kalau sebut tadi, mim ba'di wasiyatin audain. Mim ba'di wasiyatin audain. Sudah diselesaikan wasiat dan juga utang. Ada tak wasiat si mati? Ada. Selesaikan. Ada tak utang si mati? Selesaikan utang si mati. Baki tu baru difaraidkan. Baru dia agih-agihkan berapa bahagian-bahagian masing-masing lah. Adalah pengiraan faraid dia. Baik. Demikianlah antara hadis dan ayat Quran yang menegaskan betapa besarnya kesalahan melakukan kemudaratan dalam perkara wasiat. Hingga Ibn Abbas pernah menyatakan bahawa al-idral fil wasiyati minal kabair. Dia kata Ibn Abbas. Idral mana melakukan mudarat, fil wasiyati dalam bab wasiat, minal kabair daripada dosa besar. Daripada dosa besar pokoknya. Sebabnya jangan kita melakukan. Kata jangan kita tamaklah dalam pembahagian pusaka. Panggillah orang-orang yang pakar untuk buat pembahagian ni, betul lah. Adil dan sama rata macam tu. Jadi hukum Allah Ta'ala ni memang dalam Quran dah. Adil seadilnya. Tak ada yang nak adil melainkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita kata hukum Allah Ta'ala tak adil pula. Kalau lelaki mendapat 2 bahagian daripada perempuan. Lil-zakari mislu haza unsain. Bagi laki-laki mendapat 2 bahagian daripada perempuan. Kenapa lelaki mendapat bahagian lebih daripada perempuan? Adakah Allah Ta'ala tak adil? Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala adil. Lelaki mendapat 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Jangan kita kata Allah Ta'ala tak adil pula. Tetap adil kerana itu hukum Quran. Itu hukum Quran. Macam tu. Itu juga lelaki boleh kahwin sampai 4. Kenapa perempuan tak boleh kahwin 4?
Tak adil lah macam tu. Aku nak juga kahwin 4. Mana ada suami 4. Logik ke tak logik? Perempuan ada suami 4. Kan dia punya tu, video tu. Anak berapa? Kan, anak berapa? 1. Suami berapa? Suami 3 kan? 2 ke 3? Dia cakap. Dia buat lawak lah macam tu. Video TikTok ke apa. Macam tu. Baik. Baik. Jadi maknanya segala hukum Allah Ta'ala tidak menzalimi makhluk dia. Tidak menzalimi manusia. Tapi untuk kebaikan. Lelaki mendapat 2 bahagian daripada perempuan kerana lelaki ini dia tugasannya besar. Tugasan dia berat. Tugasan dia berat. Dia kena bagi nafkah pada isteri dia, kepada anak dia. Kan? Mana tugas ketua keluarga ni besarlah, berat. Sebabnya mendapat bahagian lebih berbanding dengan bahagian perempuan. Macam tu. Jangan kita kata tak adil pula. Baik. Kemudian yang kedua, dalam perkara rujuk. Dalam bab rujuk. Dalam bab rujuk pun ada juga berlaku kezaliman. Iaitu rujuk semata-mata untuk menyusahkan perempuan. Rujuk daripada pernikahan semata-mata nak menyusahkan bekas isteri kan. Ataupun nak menyusahkan perempuan. Sedangkan hadis sebut tadi, la dararan wala diral. Tiada mudarat dan jangan melakukan kemudaratan. Jangan menyusahkan orang lain. Pada zaman permulaan Islam, di mana bilangan talak belum lagi dihadkan. Pernah seorang isteri ditalak, kemudian dirujuk. Setelah itu ditalak pula. Tidak berapa lama kemudian dirujuk semula. Demikianlah perbuatan demikian itu. Sehingga seorang perempuan menjadi mangsa beberapa lama dia keadaannya. Tidak ditalak dan tidak pula dirujuk. Jadi jadilah perempuan tadi tergantung-gantung lah saja. Nak kata rujuk pun tak rujuk. Nak kata rujuk pun rujuk. Bila rujuk pun tak bagi juga nafkah. Pada sebelum itu mana dia nikah, lepas tu berlaku masalah rumah tangga, lepas tu diceraikan dengan talak 1 kan, contohlah. Bila dah talak 1 kemudian berbaik semula, maka rujuk semula. Jadi suami tadi rujuk perempuan tadi semata-mata nak menginaya isteri dia. Haramlah hukum dia. Walaupun rujuk tu sah kan. Tapi haramlah hukum dia. Kerana boleh menyusahkan perempuan tu. Tak buat apa kalau kau rujuk sedangkan kau tak bagi nafkah. Tidur pun asing-asing. Seorang tidur darat, seorang tidur baru. Nafkah pun tak bagi, duit makan, duit dapur pun tak bagi. Duit makeup pun tak ada, duit solat pun tak ada. Jadi menyusahkan perempuan. Jadi lebih baik tak payah rujuk. Kena rujuklah betul-betul. Jangan menyesa ataupun menginaya perempuan itu. Baik. Jadi dalam perkara rujuk, kata musannif, pengarang, iaitu rujuk semata-mata untuk menyusahkan perempuan. Pada zaman permulaan Islam, di mana bilangan talak belum lagi dihadkan. Pernah seorang isteri ditalak kemudian dirujuk. Setelah itu ditalak pula. Tidak berapa lama kemudian dirujuk semula. Tak berapa kali talak, kali rujuk. Sampaikan 10 kali talak. 10 kali rujuk kan. Lepas tu tak daftar lah tu. Tak daftar pula tu. Ni yang susah tu. Mana dia antara isteri dia je. Sepatutnya kalau dah berlaku talak pertama tu, teruslah pergi mahkamah. Sahkan perceraian itu di mahkamah. Bila sahkan perceraian mahkamah, kemudian pergi pejabat agama untuk daftarkan perceraian. Daftarkan perceraian. Kemudian kalau nak rujuk, mestilah dalam tempoh iddah. Kalau isteri itu masih dalam tempoh iddah, masih dalam 3 kali suci, bulan habis 3 kali suci, maka boleh rujuk. Dah rujuk pun kena daftar rujuk lah. Rujuk tu naklah didaftarkan. Macam tu. Kemudian berlaku pula cerai yang kedua. Bila berlaku cerai yang kedua, pergi mahkamah balik. Buat pengesahan mahkamah, berlaku perceraian. Lepas tu dah dapat keputusan mahkamah, dah cerai, mana pergi pejabat agama. Untuk daftarkan perceraian pejabat agama. Mana telah berlaku 2 perceraian. 2 talak kan.
Ada berbaki satu talak lagi. Lepas tu rujuk lagi. Rujuk lagi. Rujuk pun kena buat pengesahan juga di depan pegawai. Rujuk berlaku. Kalau rujuk tu berlaku di rumah, kena pergi mahkamah balik. Kalau rujuk depan pegawai pejabat agama, jadi tak perlu pergi mahkamah. Tak perlu pergi mahkamah. Terus daftarkan perceraian tu di pejabat agama lah. Daftar rujuk pejabat agama. Macam tu. Yang jadi masalahnya ialah apabila berlaku perceraian, lepas tu tak buat pengesahan mahkamah. Lepas tu rujuk, tak juga buat pengesahan mahkamah. Lepas tu cerai lagi, tak juga daftarkan perceraian pejabat agama mahkamah. Tu jadi yang kata berboleh-boleh tu masalah dia. Tu yang berboleh-boleh masalahnya. Jadi bila dah sampai talak 3, kan, lepas tu dia nak kahwin orang lain pula, kan jadi masalah. Contohlah dia dah talak 3 sampai 3 kali dah talak oleh suami kan. Sudah tentu perempuan tadi mungkin dia nak nikah orang lain pula. Dah menyampah tengok muka suami tu. Dah berapa kali kena talak kan. Jadi bila dia nak kahwin lain, mestilah kita nak tengok dia punya CJ cerai tu. CJ cerai yang pertama mana? CJ cerai yang kedua tu mana? CJ yang ketiga mana? Tiga CJ nak kena tengok. Kemudian rujuk tu pun nak kena tengok juga. Itu rujuk kali pertama, kali kedua pun kita nak tengok juga. Kalau tak, tak ada jalan lah. No way lah. Tiada jalan untuk nikah dengan lelaki lain. Tu belum masalah talak 3 lagi tu. Nikah dengan lelaki lain pula tu. Lepas tu nikah lain pula melibatkan wali pula. Nak kena cari wali ya. Kalau wali okey boleh lah. Kalau wali tak okey, dah kena pergi mahkamah balik. Mohon wali hakim pula mahkamah. Dan wali tak setuju. Mungkin kadang wali tak setuju. Tak payahlah kau nikah dah. Asyik borai je dia kata. Tak payah nikah. Duduk rumah je lah. Masak ke rumah kan. Macam tu. Ada juga ayah macam tu. Wali macam tu. Kesuhnya kita lihat semula. Perbuatan ini adalah untuk menyusahkan dan mengkocar-kacir kan. Mengkocar-kacirkan kehidupannya perempuan. Dan karenanya maka Allah Taala berfirman, fa iza talaqtumun nisa apabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarihuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Surah Al-Baqarah ayat 2, suratul Al-Baqarah ayat 231. Maksudnya apa tuan-tuan? Wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalak akan perempuan, fabalagna ajalahunna, kemudian sampai dia punya tempoh iddah dia, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka naklah kamu tahan mereka dengan cara makruf, atau sarihu nabil ma'ruf, atau lepaskan dengan cara makruf. Mana kalau perempuan tu dah sampai tempoh iddahnya, kan, sama ada mana sampai tempoh iddah, mana hampir habis iddah lah. Masuk sampai pabalag ni, asal mana balag ni sampai. Tapi di sini diterjemahkan balag ni hampir. Mana iddah dah hampir habis. Kemudian setuju nak rujuk semula. Maka fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah kamu dengan cara baik. Mana tahan rujuklah. Juruk dengan cara baik. Ataupun sarihu nabil ma'ruf, ataupun lepas cara baik. Tak payah rujuk. Buatlah hal masing-masing. Kau nak nikah lain lah. Aku pun nak nikah lain. Itu maksudnya sarihu nabil ma'ruf. Lepaskanlah cara baik. Kemudian wala tumsikuhunna dirara. Jangan kamu tahan perempuan tadi kerana nak berikan mudarat. Jangan tahan untuk berikan mudarat. Sama ada dia tahan ni macam jenis-jenis. Antara tahan perempuan ni maksudnya rujuk perempuan itu antaranya, lepas tu tak bagi nafkah. Rujuk tapi tak bagi nafkah. Biar tak tahu je kan. Rujuk. Itu yang pertama. Yang kedua, tak rujuk. Yang kedua cerai. Yang kedua cerai. Tapi tak daftarkan perceraian. Ni pun masalah juga. Dia cerai tapi tidak mendaftarkan perceraian. Itu pun antara bentuk penahanan juga tu. Mana dia tahan perempuan tu. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Wala tumsikuhunna dirara. Jangan kamu tahan mereka itu kerana nak mudarat kamu perempuan. Maksudnya dia cerai kan, lepas tu tak daftarkan perceraian.
Bila perempuan tu nak nikah lain, dia dah masalah. Dia masalah. Okey. Jadi cara keluar dia, maknanya perempuan tu kena pergi mahkamah lah. Pergi mahkamah, naik mahkamah, minta mahkamah panggil bekas suami tu supaya datang mahkamah untuk bicara perceraian telah berlaku. Macam tu. Macam tu. Wa may yaf'al zalika faqad zalam nafsah. Barang siapa melakukan demikian. Demikian apa tadi? Menahan tadi sampai bermudarat tadi. Faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menganiayakan dirinya. Telah menganiayakan dirinya sendiri. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Silihat terjemahan tu. Dan apabila kamu mentalakkan perempuan-perempuan menisisi, kemudian hampir sampai tempoh eddahnya. Eddah perempuan 4 bulan 3 kali suci. Salah satu kuruk 3 kali suci. Maka naklah kamu rujuk kepada mereka dengan cara yang baik, ataupun kamu lepaskan mereka dengan cara baik. Dan janganlah kamu rujuk pada mereka dengan maksud hendak menyusahkan mereka. Nampak? Jangan rujuk tapi tak bagi nafkah. Kan? Kerana dengan itu kamu akan melanggar batasan hukum Allah Ta'ala. Jadi. Dan barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah bererti menganiayakan diri sendiri. Itu termasuk juga dalam bab zalim tadi. Menzalimi orang lain. Kadang-kadang berlaku pada ahli keluarga kita. Kadang-kadang berlaku pada jiran kita. Kadang-kadang berlaku pada kawan kita. Dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu benda itu berlaku, kita kena bagi nasihat pada dia lah. Kau dah tinggalkan isteri kau, lepas tu kau tak cerai kan? Macam mana kau ni? Duit tak belanja tak bagi. Anak kau dah merempat tu. Isteri kau terpaksa kerja kan? Macam tu. Siang malam pagi petang. Anak pula ramai berderet 10 orang. Macam ke tapi ya. Macam ke tapi berderet kan? Yang lelaki tadi dapat pula kahwin lain pula. Dengan janda muda kan. Dia kahwin tak tahu kat mana, mungkin Thailand ke, dia kahwin tak tahu. Jadi isteri pertama ni dia biar macam tu ya. Ya tuan. Ada soalan? Golak itu, Syok sendiri. Ni bukan cerita mongak, memang betul lah benar berlaku, realiti berlaku lah dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita realiti berlaku begitu. Yang ngisap pun ngisap juga lah. Ada juga ngisap dadah pun ada. Ini yang ngisap dadah lain pula cerita kan. Pukul isteri kan. Yalah duit tak ada, pukul isteri. Dia suruh isteri bekerja. Baik. Selain dua contoh tersebut, banyak lagi masalah-masalah yang termasuk dalam perkara yang menyusahkan atau yang mendatangkan kemudaratan daripada seorang kepada seorang lain. Misal lagi contoh mudarat seperti masalah penyusuan anak kecil akibat perceraian. Misalnya masalah penyusuan anak kecil akibat perceraian hingga seorang ibu atau bapa mendapat kesusahan kerananya. Dan seperti masalah menjual barang-barang dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jauh melebihi daripada harga biasalah, harga sebenar. Pertama tadi apa? Penyusuan anak kecil akibat perceraian hingga seorang ibu atau bapa mendapat kesusahan kerana dia. Yalah, bila berlaku perceraian, ada pula anak kecil. Anak kecil dijaga oleh ibu dia. Ibu pun kadang tak bekerja. Ibu pun tak bekerja kan. Anak kecil dah istirahat oleh suami. Jadi dalam bab nafkah tu kadang bekas suami dia buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu, tak nak bagi duit. Sepatutnya dia kena bayar upah lah kepada bekas isteri tu kalau telah menyusukan anak dia. Antara punca bekas suami tak bagi nafkah ialah antaranya dia kata dia nak jaga anak tu. Dia nak jaga anak tu, bekas isteri pun nak jaga anak. Jadi berebut anak lah. Dalam kes berebut anak ni, biasanya bekas suami ada yang kadang-kadang dia tak puas hati.
Dia tak puas hati disebabkan dia tak dapat hak penjaga anak, maka dia inayalah bekas isteri tadi. Dia tak bagi duit apa-apa. Kau nak jaga, jagalah dia kan. Tapi duit aku tak bagi. Kalau kau nak, kalau tidak kau bagi anak tu ke aku, bagi aku jaga. Macam tu lah bergaduh lah tu. Biasa ke mahkamah macam tu lah bergaduh anak. Berebut anak. Macam tu. Yang jadi mudaratnya siapa? Anak lah kan. Anak lah tadi. Anak pun confuse kan. Confuse anak dia. Dan bekas isteri pun boleh jadi mangsa juga. Bekas isteri pun jadi mangsa juga. Bekas suami pun boleh jadi mangsa juga. Boleh juga jadi mangsa. Tengoklah keadaan dia macam mana. Tengok dia punya kes dia macam mana kan. Ada kes macam mana. Kadang isteri tak bekerja. Kalau isteri tak bekerja pun dia tak layak menjaga anak. Walaupun dari segi hak penjagaan anak, biasanya kalau anak kecil dia dapat pada perempuan, pada isteri lah. Tapi kalau isteri tak bekerja macam mana dia nak menyara anak tadi? Itu yang menjadi perebutan antara suami dengan bekas isteri. Suami kata, aku kerja, kau tak kerja. Apa kau nak jaga? Cuma kalau dari segi enactment undang-undang hukum Islam, kalau seorang ibu tu tak mampu menjaga anak yang macam kecil, maka hak penjaga anak jatuh kepada nenek. Hak penjaga anak jatuh pada nenek. Dia tak akan jatuh pada suami. Kemudian kalau nenek pun tak mampu, nenek pun tak bekerja, pencen pun tak ada. Nenek tak ada pencen. Kan, mengharapkan duit pada anak, anak pun tak kerja. Maka jatuh kepada mak saudara. Dia akan jatuh pula perempuan lagi. Mak saudara pula. Mak saudara pun tak bekerja. Maka kemungkinan besar jatuh pada suami hak penjagaan. Sebab suami bekerja. Sedangkan isteri tak bekerja. Jadi kalau isteri nak mendapat hak penjagaan anak, isteri tu antara syaratnya dia mesti bekerja. Baru dia dapat hak penjagaan anak. Kalau tak bekerja, macam mana? Diri sendiri pun tak boleh nak sara. Apalagi nak sara anak dia. Itu kalau anak seorang, kalau anak ada 2-3 orang je, nak kecil-kecil 2-3 orang. Kau tak berebut anak kan? Itu antara sebab antara kes ke mahkamah lah yang berlaku ceraian kan. Berebut anak. Baik. Dan seperti masalah menjual barang-barang dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jauh melebihi dengan harga yang biasa. Ini biasanya penipuan lah. Penipuan dalam perniagaan. Ataupun barang diiklankan lain. Biasa dalam sosial media lah. Barang iklan lain. Tapi yang dihantar lain. Dihantar lain. Order, kata telefon bimbit. Harga 1,000 lebih. Dah online dah bayar duit semua. Yang dihantar ialah sampai ke rumah, hantar dalam kotak tu tengok Antan. Antan tu, hantar tumbuh kan. Itu yang hantar. Mana berlaku penipuan lah. Kena buat pengaduan lah. Pengaduan kepada hak pengguna kan. Ni telah berlaku penipuan. Minta kata saman ke ataupun minta balik duit tu, return balik duit tadi kan. Kenapa? Kerana telah berlaku penipuan. Berlaku begitu kan. Sebabnya kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati kalau nak beli sesuatu barang dan kita yakin syarikat tu syarikat yang bagus. Kalau kita yakin syarikat tu bagus, dia punya persepsi orang ramai pun bagus terhadap syarikat tadi. Jadi kita yakin kita boleh bayar dengan harga yang mahal. Walaupun harga benda tu mahal kan. Ikut pada harga kat situ lah. Kalau dalam Shopee biasanya harga murah. Shopee murah lah. Kalau tipu tu kena report lah. Jangan tak tahu je. Kan? Kena banyak berlaku itu. Benda yang di iklan lain tapi yang hantar kita dapat benda lain. Sekarang banyak ni perniagaan online. Dulu perniagaan online ni tak ada. Sekarang dah banyak dah perniagaan online. Jadi maklumat di ujung jari, transfer duit pun tekan macam tu je. Tekan macam tu dah duit transfer. Kalau kita tak berapa yakin dengan sesuatu,
syarikat ataupun orang yang berniaga secara online ini, kita jangan beli dengan barang dengan harga yang mahal dahulu. Beli barang yang harga murah dulu. Contoh dia banyak produk dalam online dia jual tu, kita beli yang produk yang paling murah dulu. Kalau yakin dengan apa yang dia buat, perjanjian dia, maka dia hantar barang tu dengan cara betul, baru kita beli, akan datang beli yang mahal sikit. Beli mahal sikit. Mana keyakinan kita dah ada. Jangan tiba-tiba beli harga dengan harga yang produk yang mahal sekali. Dia tiba silap kena tipu. Tiba-tipu nasib lah. Kau dapat balik, okey lah. Kau tak dapat, ini separuh pun tak dapat dia balik duit tu. Beli harga RM10,000. RM5,000 pun tak dapat balik duit tu. Silat-silat dia bagi 100 dia bagi. Yang lain dah losak duit. Macam tu. Dia kata bukan salah kami ni tu. Masing-masing kadang-kadang dia menyalahkan tu. Ini bukan silap kami, ini silap orang ni ajalah. Bukan salah kami, kamu tak boleh zaman kami. Biasalah orang berniaga ni, bukan orang berniaga semua macam tu. Tapi ada juga peniaga menipu. Bila kita dah transfer duit, kemudian barang tak dapat, dia akan buat alasan macam-macam lah. Dia kata barang dah hantar lah, lepas tu syarikat Korea tak hantar lah, sedangkan kita dah packing dah hantar lah. Dia tunjuk bukti barang dah hantar, tahiyah tu tidak, barang dah hantar. Itu sebab kita kena cek. Kalau barang tak hantar, pergi cek lah. Dia punya ada nombor nombor siri, nombor tag semua kan. Track dia tu, nombor dia tu. Betul tak? Biasa kita boleh separuh daripada produk-produk ni, kita boleh trace dalam internet barang tu dah sampai di mana. Dia akan bagi nombor kod tu. Nombor kod yang kita dah order barang tu, dia akan bagi nombor kod. Kod tu kita akan buka dia punya app dia tu dalam internet kan. Kalau macam GNT kan, GNT kan ada dia punya tu taman buat dia. Kita boleh trace barang tu dah sampai di mana. Contoh kalau kita beli barang daripada Kelantan, hari ni barang tu dah sampai di mana, kita boleh tengok di internet. Dia dah sampai di, contoh di Terengganu. Besok kita tengok lagi, dia dah sampai di Shah Alam. Besok kita tengok lagi, dia dah sampai dah kat Tampin dah sampai dah. Jadi kita dah tahu dah tengok barang tu dekat mana. Tak ada barang nasib lah. Mana kalau tak ada barang, penipuan lah. Tak ada barang macam tu. Mana penipuan lah tu. Jadi biasanya macam pos laju kan. Kalau pos laju tu biasa barang tu memang dia kata dah sampai sini. Kita tahu dah, pergilah. Macam apa memang barang tu dah sampai. Macam tu. Mana tak ada penipuan lah. Dan barang tu pun betul. Ni kita beli, contoh kita beli kitab. Kitab apa kita beli? Berapa jilid kita beli? 4 jilid. Tengok betul tak 4 jilid? Sampai betul tak 4 jilid? Okay? Mana kalau sampai tu 4 jilid, kita order 4 jilid, dia tunjuklah gambar, dia dah packing 4 jilid. Sampai dekat kita, tinggal 3 jilid. Mana 3 jilid lagi? Mungkin orang pejabat pos dia dah baca kot. Dia buka, dia pejabat pos, dia baca. Baik. Dan yang kedua ialah seumpama. Sekali lagi Dan yang kedua ialah seumpama pertama dalam perkara seorang menjaga atau mengambil sesuatu faedah dari miliknya. Miliknya kan? Sendiri. Atau menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Misalnya ialah seperti perbuatan seorang yang membakar dalam tanahnya sendiri. Seperti perbuatan seorang membakar dalam tanahnya sendiri. Pada hari angin bertiup dengan kencang sehingga menyebabkan terbakar tanah yang ada di sekelilingnya. Masuk tanah orang. Masuk kebun orang pun terbakar sekali. Asalnya nak bakar kebun dia je. Tapi disebabkan oleh dengan angin yang kuat dan sebagainya. Dan dia dah tahu dah angin kuat. Saja pergi bakar. Jadi perbuatan ini sudah tentu mendatangkan kemudaratan atau kerugian kepada orang lain.
Yang demikian kalau nyatalah kesalahannya, maka dialah yang bertanggungjawab. Nampak? Dia bertanggungjawab lah. Mana dia kena tangguhlah kerugian itu. Sebab dia dah tahu dah angin kuat. Mesti merebak punya. Sebabnya kalau kita nak bakar ke, nak porun kayu ke, taklah kita tengok dulu keadaan macam mana, sesuai ke tak sesuai kan. Kalau angin tak ada tu okey lah. Angin kuat. Angin kencang kan, ribu topan pun datang. Baik, yang kedua seperti seorang yang meninggikan binaan. Yang kedua lagi dalam bab mudarat ni, mudaratkan orang lain ialah seperti meninggikan binaan rumahnya di samping rumah jirannya. Sehingga menyusahkan orang oleh kerana terhalang daripada cahaya matahari atau bulan. Atau daripada hembusan angin masuk dalam rumahnya. Dan ia jirannya tidak bersetuju dengan itu. Nampak? Ni pun boleh menyusahkan orang lain. Sebabnya kalau kita nak renovate rumah ke, nak tambah rumah ke, beritahulah jiran sebelah tu. Beritahu jiran sebelah. Wah, saya nak tambah ni kan? Nanti minta persetujuan tuan lah. Boleh Ustaz, tambah je lah, tak ada masalah. Kan? Dia pun tak ada masalah. Asalkan kita tak ambil tanah dia kan? Tak ambil kawasan dia. Yang penting kawasan kita je. Satu lagi, jangan kita menghalang angin ataupun cahaya matahari masuk. Ni pun boleh menyusahkan orang lain lah. Begitu juga dalam bab-bab lain lah. Bab kereta ke, ada juga kadang-kadang kereta parking depan rumah orang. Kereta jiran parking depan rumah orang tu. Sampai orang tu nak keluar pun susah. Macam mana tu tuan? Pun nak buat yang kereta tu? Macam tu. Kereta orang. Kereta jiran kita. Kereta banyak. Sampai 10 kereta. Kereta kita satu je. Bila nak parking tu dah tak ada tompek. Dia parking depan pagar rumah kita. Kita nak keluar pun susah. Macam mana buat itu? JCB. Itu ganas sikit lah. Kan? Bagilah nasihat lah kan. Macam tu. Bagi notis lah. Kan? Ataupun tinggalkan nombor telefon ke. Biasalah tinggalkan nombor telefon. Letak nombor telefon kat kereta tu. Mana menghalang lintas. Jadi kalau ada masalah nak keluar, hubungi nombor telefon ni. Kan biasa itu? Ni tak ada. Ni kadang parking mengganggu orang lain. Orang lain keluar, susah. Biasalah macam tu kalau ada program-program besar-besar lah. Program besar-besar, program jabatan lah kan. Program ada nyanyi lah macam-macam, ada kenduri-kendara lah. Kahwin kan. Dalam kawasan taman kan susah. Nak parking pun susah. Parking depan rumah orang. Jadi tinggalkanlah, sepatutnya tinggallah nombor telefon kat kereta tu. Sedang nanti kalau orang tuan rumah tu nak keluar, jadi dia telefon kita lah. Jangan letak nombor telefon tapi telefon tak berfungsi. Letak nombor telefon tapi telefon tak dapat. Kerani yang jawab. Kan kerani yang jawab. Sila tinggalkan mesej. Kau tak mengamuk tu rumah tu. Tu yang kereta kena angkat tu. Panggil CB, angkat. Pindahkan. Kita nak keluar tak dapat. Yang ketiga, seperti seorang yang mengorek perigi. Seperti seorang mengorek perigi berdekatan dengan perigi jirannya. Sehingga airnya menjadi kering. Menyebabkan kesusahannya. Kan? Ni antaranya perigi lah. Tapi sekarang ni kita tak pakai perigi dah. Kita main pipe je. Main pipe kan. Kan ada yang curi air. Pipe. Dalam jiran itu jarang ada kat rumah. Kadang keluar pagi, balik petang, balik malam. Yang jiran ni pula
kan dia punya apa tu dah kena potong. Air dah kena potong. Jadi dia curi air jiran dia. Yang tak balik-balik ni, balik lambat. Dia tak perasan lah. Dia buat pemasangan tanpa dia ketahui oleh jiran tadi. Ni mencuri lah, menginaya lah jiran tu. Ni jiran. Sebab kawan saya dulu pernah kena. Kawan saya pernah kena. Jiran dia curi air dia. Dia buat pemasangan lah, dia korek tanah kan. Tapi dia pasang kat dalam tanah tu. Dia korek tanah tu, dia tutup lah. Dia tak nampak lah dia pasang, dia curi air tu. Sedangkan dia sendiri pun tertunggak air, duit air dah kena potong. Dia curi jiran dia punya, kawan saya tu. Terpaksa lah sampai kes, sampai ke sign pejabat daerah semua lah. Macam tu. Panjang lah cerita dia. Sebab curi air orang kan. Macam tu. Baik. Kita sangka baik lah dengan jiran tadi kan. Kita sangka baik lah jiran tu. Dia pun sangka baik dengan jiran dia. Okey lah jiran dia, okey kot. Rupanya jiran dia inaya dia. Curi air dia. Tu saya tengok dia punya bil air dia tinggi. Kenapa bil air aku tinggi? Sedangkan kat rumah jarang. Pergi kerja, pagi kerja, gelap pergi kerja. Petang kan, malam kan balik. Jarang rumah. Tapi bil air tinggi. Baik. Jadi Nabi kata dalam bab perigi tadi, la tudaru fil hafri. La tudaru fil hafri. Janganlah kamu menyusahkan dalam perkara pengorekan. Dalam bab tadi perigi tadi kan. Inilah antara beberapa contoh mengenai perkara seorang yang mengutamakan faedah dan kepentingannya sendiri dengan menyusahkan orang lain. Selain ini, banyaklah lagi masalah yang sama keadaannya dengan contoh yang tersebut. Ada lagi tu, wallahu alam. Sampai situlah pengajian kita malam ni. Akan datang kita sambung ba pula. Ba Baik. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada soalan? Tak ada? Bab nikah? Tanyalah. Siapa yang nak bertanya sebenarnya? Dia ke dia? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, tak adalah. Kan sambil makan lah tanya. Omah ada, takut dia tanya. Baik, insyaAllah kita ada doa selamat untuk Nur Hidayah binti Salmi atas pemudahan jantung dia. Selesai dah Dah. Mana pun dia baca. Yang minta ni siapa? Kak? Hilang. Anak buah? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an ya ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana fuqahal arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din, Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma yassir lana umurana mahatil qulubina wa abdani wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujimmatin nadamah bil hali wal ma'abi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azhir rahmah wa ni'mah wa afiyah wassalamah wa barakah wa maghfirah alaina wa ala birikal huzzaji wal ummadi wa zuwari musafiri wal mukimi fi barika wa bahrika wa jawika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qina syarri zalimin wa ansuna alal qawmil kafirin
khususan ila al-ukhti Nur Hidayah binti Salmi wa usulihi wa puruhi wa man yantasib ilaihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wala maridan illa syafaita wala hamman illa farajta wala dhanna illa addaita wala mazluman illa nasata wala jahilan illa alimta wala dhalan illa hadaita wala aiban illa satarta wala fakiran wala miskina illa aghnayta wala ghaiban illa radta wala musafiran illa wasata raja'ta ila qadaita wasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ahwina alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa'afin inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.